Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton di rancangan Alam Misteri di channel Zahir Solihin. Rancangan ini akan mengetengahkan kisah seram dan juga kisah misteri yang ada di dunia kita. Jom tanpa kita berlengah masa, kita dengar kisah berikut. Kisahnya berbunyi begini. Salah satu daripada hobiku yang tegar adalah memancing. Beberapa tahun yang lepas, aku dan rakan-rakanku pernah menyewa bot untuk memancing di tengah lautan Pulau Dadang. Kami pergi berkumpulan seramai 9 orang termasuk tekong bot. Aku ditemani oleh Wawa dan Azmi. Di dalam kumpulan tersebut terdapat seorang bekas timbalan ketua negara berpangkat Tan Sri yang bersama kami ketika itu. Ilmu pengetahuan dan pengalamannya cukup luas serta tinggi. Dia juga berkebolehan untuk mengurut dan mengubati pesakit yang diganggu oleh makhluk halus. Dari awal perjalanan lagi, dia sudah berpesan kepada kami supaya perbanyakkan zikir, selawat dan kurangkan ketawa supaya rezeki dapat masuk dengan mudah. Ketika itu, kami tidak tahu siapakah dirinya yang sebenar dan dia hanya menyuruh kami memanggilnya Pakcik Bob. Kami tiba di lokasi yang ditetapkan pada jam 8 malam. Bob melabuhkan sahurnya betul-betul di kawasan lubuk ikan kerapu bermerajalela. Ketika semua pemancing sudah mula mengambil tempat untuk menunjukkan kehebatan masing-masing, aku, Wawa dan Azmi memancing bersama di sisi kiri bot, manakala pemancing lain pula berada di sisi kanan bot. Suasana malam agak cerah ketika itu akibat disinari oleh cahaya bulan yang sedang mengambang. Seorang Azmi mula disentap. Dia berjaya menaikkan seekor ikan merah yang bersaiz sederhana. Seorang Wawa mula menyusul dengan seekor ikan bawal putih yang agak besar. Aku pula masih terkial-kial nanti hasil yang tidak kunjung tiba. Perasaanku semakin tergugat apabila sekali lagi berjaya menaikkan tangkapan lain bagi pusingan kru. Akibat terlalu bosan menunggu, aku mengambil keputusan untuk bertukar tempat dan menyertai pemancing-pemancing lain yang berada di sisi kanan bot. Pemancing-pemancing lain berjaya menaikkan ikan pari, ikan bawal, ikan merah, ikan gelebuk dan ikan kerang. Hanya aku seorang saja yang masih belum berjaya mendapatkan sebarang tangkapan dan ketika itu semangatku sudah pudar sepudar-pudarnya. Aku berehat untuk seketika untuk menyenangkan jiwaku yang sedang kusut ketika itu. Aku berjalan mondar-mandir tanpa tujuan di setiap ceruk bot itu sambil menikmati angin bayu malam yang agak dingin. Dan aku mengelamun bersendirian, tiba-tiba terdengar jeritan daripada beberapa pemancing lain yang mengatakan ada seorang pemuda telah jatuh rebah secara tiba-tiba ketika meminum air. Abang Komeng, iaitu tekong bot tersebut, berlari menuju ke arah pemuda tersebut sambil membawa sepesek kecil air kosong di tangannya. Pada fikiranku, mungkin pemuda itu agak keletihan. Ditambah pula dengan kedinginan malam yang meresap masuk sehingga ke tulang hitam. Kelihatan Pakcik Bob cuba meleraikan suasana yang kelam kabut dengan memberi arahan supaya memberikan ruang kepada pemuda tersebut untuk bernafas. Pakcik Bob dan Abang Komeng beberapa kali memberikan rawatan kecemasan CPR padanya. Hampir setengah jam, Pakcik Bob mengisytiharkan bahawa pemuda tersebut sudah meninggal dunia akibat serangan jantung. Kami semua terkejut. Rakan baik arwah memaklumkan bahawa pada sebelah petangnya arwah mengadu sakit dada dan arwah hanya menyapu minyak gamat dan mengurut dadanya ketika itu. Dia tidak menyangka bahawa itu adalah petanda serangan jantung kerana arwah masih muda dan tidak menghidap sebarang penyakit berbahaya. Sungguh tak disangka dan benarlah bahawa mati itu pasti. Janji Allah adalah benar belaka. Dikala bergembira juga duka mendatang.
tiada siapa yang mampu melawan takdir yang telah Allah tetapkan. Perancangan kami yang pada awalnya untuk bergembira, menghilangkan tekanan kerja, kini menjadi suram dan sedih akibat kematian mengejut pemuda itu. Abang Komeng terus memaklumkan pada stesen di darat dan unit Mary tentang kejadian. Perancangan untuk terus memancing terpaksa dibatalkan kerana bot terpaksa berpatah balik ke jati bagi tujuan penghadaran jenazah pulau. Ketika pemuda itu ditutupi dengan kain tekat dan diletakkan di bahagian belakang itu, aku, Wawa dan Azmi ditugaskan untuk menjaga jenazah hingga selamat sampai ke darat nanti. Perjalanan pulang yang memakan masa hampir 3 jam amat membosankan dan dirasakan terlalu lama bagi kami bertiga. Jenazah pemuda tersebut yang terkuju kaku di depan kami cukup menginsafkan diri kami bertiga. Kami hanya mampu menyedekahkan surah-surah lazim yang bermain di kepala kami ketika itu. Kepalaku beberapa kali tersengguk akibat mengantuk terlampau sangat. Kelihatan Azmi dan Wawa telah tewas dan tertidur beringan di situ. Aku masuk ke dapur bot untuk membacuh secawan kopi yang panas lagi pekat bagi tujuan menghilangkan rasa mengantuk yang sedang aku hadapi. Aku kembali semula ke bahagian belakang bot dan ketika itu aku terkejut bila nampak 3 ekor makhluk berwarna hitam pekat sedang berkeliaran di sekeliling jenazah pemuda itu. Badan mereka besar dan mereka seakan-akan ingin menerkam jenazah itu. Aku melaungkan kalimah Allahu Akbar beberapa kali dan salah seekor daripada makhluk tersebut telah hilang berterbangan manakala 2 ekor lagi meluru ke arah, memegang dan menarik tanganku sambil berkata, "Matilah kau, matilah. Kawan nak nyawa kau." Muka mereka agak gelap, bermata merah, bergigi taring. Ada firasatku mereka mungkin salah satu daripada spesies hantu air. Mereka mendengus sambil menarikku sehingga ke penjuru bot itu. Aku cuba melawan, tetapi tenaga mereka begitu kuat. Lalu aku lakukan lagi kalimah Allahu Akbar berulang kali sambil menjerit meminta tolong. Azmi dan Wawa memang betul-betul tidak boleh lihat. Jeritan aku begitu kuat langsung tidak didengari oleh mereka. Aku meronta-ronta sambil beberapa kali menghentak kaki di lantai bot. Tapi mereka berdua masih lagi penyak tidur di buai mimpi. Aku menarik nafas sedalamnya lalu dilepaskan dengan kalimah Allahu ke arah wajah 2 makhluk tersebut. Dan usaha tersebut berkesan apabila tanganku terlepas daripada genggaman mereka. Aku berlari dan meminta pertolongan seperti orang gila. 2 ekor hantu air itu masih belum berputus asa. Mereka mengejar dan berjaya menyambar kakiku. Lalu aku tersebang, jatuh seperti nangka busuk di sisi pemuda tersebut. Tolong, Azmi, Wawa, woi, musbat, tangguhlah, syur. Sebuah cerita yang sia-sia kerana mereka seperti berada di alam keadaan koma. Mereka di dalam keadaan tidur mati yang seumpamanya sebuah kematian nyata. Aku pun menghembun dan mencarut-carut pada hantu-hantu air tersebut. Semua firasat makian terkeluar secara spontan dari mulutku. Mereka terdiam untuk seketika. Aku beranggapan mungkin mereka akan beredar akibat dimaki sedemikian rupa. Tetapi ramalanku bercanggah apabila mereka bertindak lebih kasar dan ganas daripada sebelumnya. Mereka merentap bajuku, memegang tanganku dan memeluk dengan kuat seolah-olah ingin merogohku. Salah seekor daripada hantu air menjilat-jilat mataku dengan rakus dia. Teknik pembunuhan yang digunakan oleh mereka kelihatan sama seperti teknik untuk merogoh seorang wanita. Bodoh sangat sekiranya aku menjadi masa rogol. Aku cuba menendang mereka tetapi kakiku terasa begitu berat sekali. Aku sudah kehilangan banyak tenaga. Dan aku hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya begitulah cara kematianku, aku dah tahu seredor-redornya. Sesungguhnya aku tidak lagi berdaya lagi. Apa yang terlepas hanyalah kalimah Allah, Allah, Allah sahaja. Aku merasakan seperti direnjis dengan air panas. Dan dalam masa yang sama, kelihatan seekor ular besar sedang melingkari kawasan tersebut dan menuju ke arahku.
Aku amati betul-betul wajah dan rupa bentuk fizikal ular tersebut. Ianya bukanlah ular. Ianya adalah seekor naga. Aku yakin ia adalah naga kerana aku pernah menyaksikan rupa bentuknya di dalam gambar dan di dalam filem dahulu. Naga tersebut tiba-tiba mengampukan dirinya lalu terbang meluru ke arah hantu-hantu air tersebut dan berulang kali memekikkan suaranya sambil menyebut, Kufairo, Kufairo, Saf Tamud, anak Kufairo. Aku tidak faham apa yang dipekikkan olehnya, tetapi aku yakin bahawa ia adalah bahasa Arab. Pakcik Bob tiba-tiba muncul lalu merenjiskan air ke arah hantu-hantu air tersebut. Dan ketika itu terdengarlah sebuah jeritan yang kuat dan dahsyat. Jantungku hampir luruh. Gendang telinga seperti hendak pecah. Dan bulu romaku naik menegang akibat jeritan tersebut. Pakcik Bob pantas menarik tanganku dan ketika itu naga tersebut telah menghembuskan apinya ke arah hantu-hantu air tersebut. Api berwarna merah itu telah membakar hantu-hantu air itu. Mereka menggelupur kesakitan dan melompat-lompat seperti beruk kepanasan. Lalu berterbangan meninggalkan bot itu dan hilang terus dari data pandangan kami. Pakcik Bob kemudiannya menunjukkan isyarat tangan dan berinteraksi dengan naga itu di dalam bahasa Arab. Tak lama kemudian, aku lihat naga itu terjun ke dalam laut dan hilang ke dalam laut. Aku tanyakan padanya tentang kejadian itu dan dia mengatakan bahawa dia hanya menolong sekadar itu. Makhluk yang menggangguku itu disahkan sebagai hantu air atau hantu laut. Apa yang peliknya adalah Azman dan Wawa ni masih nyenyak tidur walaupun bunyi jeritan hantu air itu dan begitu kuat berkumandang ketika direnjis dengan air oleh Pakcik Bob. Begitu juga dengan pemancing lain. Bagi mereka seperti tiada kejadian aneh yang buruk yang berlaku pada ketika itu, melainkan kejadian seorang pemuda mati akibat serangan jantung di atas bot tersebut. Mereka semua tidak tahu bahawa aku baru sahaja mengalami episod yang ngeri apabila menjadi mangsa bunuh hantu laut. Pakcik Bob mula membuka rahsia dan mengatakan bahawa dia sebenarnya sudah berasal dengan kemudian hantu-hantu laut tersebut, tetapi ketika berada di jeti lagi. Mereka menempelkan di bawah bot dan ketika sahur dilabuhkan, terdapat 4 ekor hantu laut sudah berada di atas tong ikan di belakang bot itu. Pada mulanya, dia telah menghalau mereka dan mereka sudah lari meninggalkan bot itu, tetapi berkemungkinan muncul semula akibat terikdu bahawa jenazah pemuda tersebut. Dia kemudiannya terdengar seperti suara ketukan yang kuat dan dia berjalan menuju ke belakang bot. Kemudian ternampak aku sedang menjerit ke arah hantu laut. Dia pergi ke bahagian dapur sambil mengambil semangkuk air kosong lalu dibacakan dengan doa Nabi Sulaiman, Nabi Yunus dan ayat Sirbu Dina sebanyak 9 kali. Selesai pembacaan, dia terus datang dan merenjis air itu kepada hantu-hantu laut tersebut. Pada masa yang sama, dia telah menyeru nama naga miliknya itu untuk membantuan tambahan. Naga tersebut adalah warisan turun-temurun daripada keluarganya dahulu, iaitu Saka Naga. Dan sekiranya keadaan betul-betul terdesak, barulah dia akan memanggil naga tersebut datang. Apabila dijelaskan tentang naga itu, barulah mindaku sedikit terbuka dan barulah aku percaya bahawa naga itu bukanlah kisah dongeng semata-mata, tetapi benar-benar wujud di alam gaib. Naga itu berasal daripada Yemen dan dia sudah beratus tahun berkhidmat untuk keturunan keluarganya. Dia mewarisi naga tersebut daripada arwah ayahnya. Naga tersebut adalah naga air dan sekiranya disuruh, ia mampu muncul di mana-mana saja di pelosok bumi dalam sekelip mata. Pakcik Bob merupakan orang lama di dalam bidang alam gaib ini dan dia tidak dilapisi hijab semenjak kecil lagi. Boleh dikatakan majoriti ahli keluarganya memiliki anugerah yang sama sepertinya, termasuk anak-anak dan cucunya sendiri. Kami semua selamat tiba di Jati Merang pada jam 6 pagi dan jenazah tersebut terus dihantar ke Hospital Besut untuk proses pengurusan jenazah dan postmortem. Kejadian yang berlaku pada malam itu tidak aku ceritakan pada Azman dan Wawa kerana biarlah ia menjadi rahsia di antara aku, Pakcik Bob dan naga tersebut. Walaupun perancangan kami bertiga untuk bergembira di tengah lautan Pulau Redang terbantuk, tetapi kami redha
kerana perancangan Allah lebih hebat daripada perancangan makhluknya. Kami bertiga banyak bermuhasabah diri sepanjang perjalanan kami pulang ke Kuala Lumpur. Semoga roh Allahyarham Cik Muhammad Yusnaidi bin Cik Syari ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kisah tadi? Okey, apa yang baik kita jadikan teladan, apa yang buruk kita jadikan kesempatan. Kalau korang suka cerita-cerita seram, cerita-cerita misteri, bolehlah subscribe, like, share dan komen di channel ini. Dan kalau korang ada cerita yang hendak disampaikan, bolehlah email ke alanmisteri2023@gmail.com. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.